Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan buka muka surat 25. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia Sayyidina Muhammad? Adapun kenyang itu, macam itu, tengah-tengah tu. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris 6 daripada atas, tengah-tengah. Salli ala sayyidina Muhammad. Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan. Jumpa tak? Duk mengejar nampak sakat sangat. Kitab Jawi ni kena praktis selalu, sedap lah baca. Kita masih membincangkan tentang tamak dalam Allahumma salli ala Muhammad. Bab yang pertama pada menyatakan syahrut ta'am, iaitu sangat loba atas makanan. Dia antara benda yang merosakkan jantung kita atau merosakkan hati kita ialah kita ni terlalu loba, terlalu banyak makan. Banyak makan ni dia bawa pada hati, dia rosak. Yang kita nak bincang tentang bila makan banyak, kenyang sangat, apa kebinasaan yang berlaku. Baik, salli alaihi wasallam. Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan. Pertamanya, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Nombor satu sekali, hilang lazat dan kenikmatan dalam kita mengerjakan ibadat bila terlampau kenyang. Lepas tu bila kita buka puasa, makan banyak-banyak, sekali nak tahajud, nak tarawih, kita boleh tahu lah lagu mana. Cuma makan sikit-sikit. Belajar buka puasa, makan kurma 3 biji, minum air, pergi sembahyang maghrib. Bagi dia turun sikit, sekali lepas sembahyang maghrib, baru makan sikit, makan bagi lebih sikit daripada yang sebelum tu. Nak makan nasi ke apa, makan lepas tu. Lepas tu pergi sembahyang tarawih, tentu akan rasa lega sikit. Nabi SAW bila buka puasa, Nabi SAW akan segera berbuka puasa. Yang tu memang tak payah suruh. Yang tu memang on time dah selalu. 7.30 waktu maghrib, 7.20 lagi standby kurma lah. Ni
Sama Allah masuk terus cerita. Lepas tu lagi yang keduanya Nabi SAW buka puasa dengan 3 biji kurma. Salih Asyik Muhammad. Makan dalam bentuk yang ganjil. Kita memang selama ni pun takat 3 lah Ustaz. 3 apa? Pinggan. Belajar makan sikit-sikit. Waktu buka puasa ni tuan-tuan, ada berhimpun beberapa keberkatan. Nombor 1, berkat makan berjemaah. Lepas tu saya nak pesan kat tuan-tuan nanti, ni kita nak masuk bulan puasa ni. Cukup-cukup dah makan asing-asing. Kita makan buka, tuan-tuan tengoklah ni, buka puasa anak kita makan depan TV, makan main game. Yang mak makan kat dapur. Duduk celah peti air sambil nyanyi lagu Dendam Perantau, tak boleh beli raya tuan-tuan. Yang ayah buka puasa kat luar. Rokok belah ni, kurma belah ni. Sama Allahu Akbar. Rokok dulu. Dan kali ni makan sekali. Berimpun makan sekali nak rebut keberkatan jemaah dalam makan. Makan berjemaah ni bukan maksud makan dalam talam semata. Makan berjemaah ni maksud makan sekali. Makan in group. Makan beramai-ramai. Yang keduanya tuan-tuan, waktu tu waktu makbul doa. Pada 2 keadaan. Yang pertama, keadaan kita masih berpuasa sebelum berbuka. Tidak ada hijab orang yang berpuasa. Sehinggalah dia berbuka puasa. Doa dia tak ada hijab. Yang keduanya, makbul doa waktu kita berhadapan dengan makanan untuk berbuka puasa. So 2 makbul doa-doa tu. Tuan-tuan ambil 10 minit sebelum nak buka puasa, panggil anak-anak kita berhimpun ramai-ramai, pangkat-pangkat angkat tangan. Ayah ni doa, ayah ni doa. Doa bagi faham semua orang. Ya Allah, waktu makbul doa ni, ya Allah, Engkau ampunlah dosa kami satu keluarga. Ya Allah, Engkau jadikanlah keluarga kami ni keluarga yang sakinah. Ya Allah, Engkau jadilah keluarga kami ni keluarga yang berkasih sayang. Ya Allah, jangan Kau pecah-pecah, pisah-pisahkan hati kami anak beranak. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah, timpa musibah, bala bencana, ujian, penyakit yang tak mampu untuk kami tanggung. Tu contoh-contoh doa lah. Ya Allah, anak kami ni, Ya Allah, sebut nama mereka seorang-seorang. Anak kami ni Aisyah kan, Ya Allah, Engkau jadikanlah dia anak solehah. Jadi kalau ni Luqman ni apa, sebut nama seorang-seorang. Tuan-tuan try tengok tahun ni, tuan-tuan buat bagi jadi lagu tu. Tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa sendiri. Tahun ni kita nak buat bagi jadi, tengok. Boleh tuan-tuan? Ambil manfaat ni, waktu makbul ni. Waktu hebat ni. Tuan-tuan, Salih Muhammad. Mai tang isteri dia, yang lain semua doa derah-derah. Mai tang isteri dia, Ya Allah, bunyi pelan. Waktu tu jangan doa amin, tak tahuan. Adalah benda dia amin daripada doa apa tu. Tuan-tuan, jadi subhanallah, waktu tu. Dan makan sikit. Saya pun duk train keluarga saya. Kami di madrasah kami duduk soft. Sebelum daripada buka puasa, semua duduk di soft dah. Sebelum buka puasa, bukan duduk kat depan makan, semua duduk kat soft. Sebab di soft tu kami dah sedia kurma 3 biji dengan ayak botol mineral kecil tu. Tak depan tu seorang satu. So semua duduk dah soft dari madrasah kami tu. Lepas tu sekejap lagi bila azan, makan kurma tu. Salih Alaihi Muhammad ajak ni apa? Ada buah plastik tu, kurma tu ada plastik kecil tu. Biji buah dalam tu. Lepas tu minum ayak. Lepas minum ayak, plastik tu gulung buah dalam botol gitulah. Tak tu. Mayang maghrib dulu. Habis mayang maghrib lagi, zikir sikit. Tak usah baca doa banyak-banyak sikit tu imam pun. Kan? Doa pendek-pendek sudahlah. Baca kuliah kulallah sudah. Lepas tu zikir pendek-pendek sikit, doa pendek sikit, lagi pergi makan. Lepas mayang baru pergi makan. Saya nak ajak supaya kita ni bila nak buka puasa jangan gelojoh sangat, perut tak terkejut. Lepas mayang, lepas tu baru makan. Makan tu berat sikit. Makan berat pun buka puasa kali ni cuba ajak tengok. Nak ajak tengok makan tak banyak sangat. Sebab apa? Kita nak sungguh-sungguh nak ibadat ni. Kita dah banyak kali dah melalui Ramadan yang tiap-tiap malam bila nak sembahyang tarawih kita mengantuk sungguh. Mengantuk sungguh, tersengguk. Tuan-tuan, makin lama makin hujung Ramadan, kita lagi makin mengantuk. Tuan-tuan perasan tak?
Mai 10 akhir Ramadan tu rasa macam, ya Allah, mengantuklah sembahyang tarawih ni. Allah, macam. Subhanallah. Tahu pasal apa? Pasal patut perut kita, tubuh kita makin sihat dengan puasa yang banyak, tapi perut kita makin terbeban. Pasal makin terbeban. Pasal kita gelojoh waktu kita buka puasa. Cuba kali ni relax sikit. Kita bagi relax sikit. Kita hilang kemanisan untuk beribadah bila kita makan banyak. Lagi satu saya nak pesan. Tuan-tuan cuba elak makan berat lepas isyak. Cuba elak. Ada orang tanya macam mana cara nak bangkit awal, nak bangkit sembahyang tahajud. Antara cara dia elak makan berat lepas sembahyang isyak. Yang ni boleh kat orang Cina. Orang Cina mereka suka makan sebelum kita nak pergi sembahyang maghrib, mereka duduk kat kedai, keluarga mereka pergi makan kat kedai. Kedai-kedai mereka besar-besar tu penuh waktu maghrib. Betul kan? Kau saya salah tengok kah? Tuan-tuan tak tengok macam mana saya tengok kah? Saya duduk perasan lagu tu lah. Subhanallah. Memang waktu tu waktu yang paling cantik untuk kita makan malam. Saya pun duduk belajar agak, praktis juga. Makan, tuan-tuan, dia ada satu jenis diet nama dia IF. Nama dia intermittent fasting. Intermittent fasting ni dia bukan nak kurus. Bukan semata nak kurus, boleh dapat kurus. Tapi dia sihat. Bila kita makan, jadi pakar nutrition pula ni, pakar diet lah. Bila kita makan, kita masuk karbo dalam badan, karbohidrat dalam, kita masuk maksudnya kalori dalam badan, kita masuk apa-apa semua benda-benda tu. Lepas tu dalam seharian tu bila kita makan, kita masuk benda tu, tubuh kita akan guna benda tu. Kadang-kadang kita guna tu tak habis. Kita masuk 100, kita guna hanya 50 saja. So ada balance lagi 50. 50 ni, sekali kita top up lagi. Sekali dia bertambah lagi. Kita guna sikit lagi. Demikianlah endingnya dia akan berimpun, duduk dalam badan kita, tak terguna di stok ekstra. Tu ya akhirnya jadi kencing manisnya, jadi darah tingginya, dari lebihan lemak dalam badan apa sebagainya. Tu semua puncanya tu lah. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan try buat macam mana. Dia panggil IF, intermittent fasting. Tuan-tuan berhenti makan pukul 7 malam. Tuan-tuan try lah. Berapa ketika tu awal-awal tu tuan akan rasa macam susah sikit, rasa lapar lagi. Sebab doktor beritahu, ni pakar nutrition beritahu, kita bukan lapar sebenarnya. Dia panggil craving. Kita ketagihan makanan. Kita bukan lapar. Pukul 1 perut kita lah. Padahal kita akan lapar. Dia pasal kita dah set dah pukul 1 time makan. Kita dah beritahu dah. Dia beritahu kat tubuh kita pukul 1 hang kena ni time hang makan ni. Sebab tu perut kita rasa macam nak makan. Padahal kita akan lapar. Kita baru makan tadi pukul 10 pagi. Kita faham tak? Lagi balik maghrib, balik isyak lagi. Kita balik lagi tanya bini kita, ada nasi goreng tak di rumah? Padahal tadi sebelum maghrib makan dah. Pasal apa kita tanya tu? Pasal kita jadi passion makan waktu tu. So, tubuh kita ni dah set dah. Aku kena makan waktu ni. Kita faham tak ni? Dan kan Nabi SAW kata apa? Makan bila lapang. Berhenti sebelum kenyang. Maka tuan-tuan try ni. Saya nak ajak tuan sekali tuan-tuan buat. Bagi sihat sikit. Tuan-tuan nak rasa sedap. Tuan-tuan set satu hari. Berhenti makan pukul 7. Awal tu siang tuan-tuan makan lah. Makan nasi ke, makan apa ke. Main pukul 7 malam tuan-tuan berhenti makan. Cukup dah. Cukup. Tuan-tuan tahu nak makan bila? Tuan-tuan makan balik esok selepas pukul 7. Dia nak buat intermittent fasting ni, dia kena ada 12 jam. So pukul 7 kalau pun tuan-tuan 7 malam, tuan-tuan makan balik esok pukul 7 pagi. Tuan-tuan, tapi sepanjang tu tuan boleh minum air kosong. Tuan jangan duk kacau dia. Sebab waktu tu bila sampai 12 jam tu, dia akan ambil, dia dah tak ada pilihan. Dia nak kabur kat mana? Dia ambil yang lebihan yang ada kat dalam badan pasal kita tak bagi kat dia. So dia akan ambil dalam badan. Dia nak gula, dia akan ambil daripada yang ada, yang stok kat dalam badan yang tak terpakai tu. Tuan faham tak ni? Tu. So kalau tuan-tuan nak sedap sikit lagi, tuan-tuan lajak sikit, bagi dia 14 jam. Tuan-tuan makan pukul 9 pagi. Berhenti makan pukul 7 malam. Malam tu jangan makan. Esok pukul 9 pagi baru tuan-tuan makan. So semua lebihan-lebihan yang duduk dalam badan tuan-tuan, lebihan fat,
lebihan gula, lebihan salat Muhammad, bla bla, semua dia akan ambil, dia akan paksa daripada ambil. Saya kata, bos aku ni tak akan bagi kat aku punya. Minta pun dia tak bagi. Lah, kita ambil lah tang mana ada. Itulah waktu yang dia nak guna-guna. Tapi jangan curi-curi makan tengah malam tu. Dia curi makan kuih lah, curi makan. Dia tak edih. Dia kena kosong waktu tu. Minum air kosong ya. Tuan-tuan try tengok. Tuan-tuan try tengok, tuan-tuan buat dalam tempoh seminggu, tuan-tuan akan rasa badan tuan-tuan rasa lain. Tubuh tuan rasa lain. Dan tuan-tuan akan rasa lebih mudah bangkit tidur. Dan tuan-tuan mudah untuk bangkit tahajud. Pasal apa? Pasal malam perut tuan-tuan tak dibebankan dengan makanan yang perlu dia proses. Boleh tak ni? Try tengok. Dan buat niat kerana Allah bagi sihat. Tuan-tuan, biiznillah dia mampu untuk merawat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan tuan-tuan. Antaranya diabetik. InsyaAllah dia boleh kawal tuan-tuan punya diabetik yang mana ada kencing manis. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Try lah. Try. Saya pun duk beramal dengan yang tu lah. Tapi jenuh keliling dengan masjid nak. Kita habaq saja. Tuan jangan sedia makan lah. Saya tak makan malam-malam. Jerkah kita orang penat-penat masak tak makan pula dah. Ni kata kita, saya habaq saya siap dah. Kata nak pergi ceramah ni saya tak makan malam lah kata. Habis tu ni kami sedia banyak-banyak. Ada siapa suruh. Taklah kami mesyuarat dah itu ni. Kami mesyuarat dah. Ustaz nak main ni. Kita nak makan apa? Bukan nak jamu ustaz makan apa. Dia kira dia nak makan apa. Itu masalah kak. Tuan-tuan. Jadi yang pertamanya kesan daripada kita banyak makan ni tuan-tuan, ialah kita hilang kelazatan untuk kita beribadat. Itu yang pertama. Dan kita memang tak boleh nafi benda ni. Ya? Tak boleh nafi. Yang kedua katanya, Salih Semak kata pegang kitab, Allahumma salli ala Muhammad. Kedua, menambah keinginan nafsu. Bila kita banyak makan, Salih alaihi wasallam, apa yang berlaku? Dia akan menambahkan dalam tubuh badan kita tuan keinginan Allahumma salli alaihi untuk hawa nafsu. Yang berikutnya, yang ketiga, Salih alaihi Muhammad. Ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang, bersalahan, lapar. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Dan inilah setengah daripada hikmah yang wajib puasa. Hikmah wajib puasa. Sallallahu alaihi wasallam dia kata, yang berikutnya, hilang kita rasa kasihan kepada orang miskin. Pasal apa hilang rasa kasihan dekat orang miskin? Pasal dia sentiasa kenyang. Bila dia rasa kenyang, dia rasa semua orang kenyang macam dia. Bila dia kenyang, dia rasa semua orang kenyang macam dia. Sama juga dengan orang suka mencuri. Dia rasa orang semua mencuri suka serupa macam dia. Faham tak ni? Maka itulah hikmah di sebalik kita berpuasa, kata pengarang kita ni. Pasal apa Allah suruh kita berpuasa? Allah suruh kita puasa untuk rasa macam mana susahnya orang miskin, orang tak ada makan. Saya pernah tengok satu hari tu, mereka buat satu misi bantuan pergi ke pendalaman dalam negeri Kedah. Satu tempat tu, pergi masuk ke dalam, jumpa satu keluarga. Salih ala Allahumma salli alaihi. Ayah dia tuan-tuan, kerja NGO. Tak NGO. Noreh getah orang. Tu pak dia. Tuan-tuan, dia dapat upah RM10. Sehari dapat upah RM10. Kadang-kadang tak ada upah. Ada time-time dapat RM10. Beli beras, beli garam. Anak dia tak pergi sekolah berapa hari pasal lapak tak ada makan. Bukan pergi sekolah pasal apa? Tak pergi sekolah pasal tak ada makan. Yang ada makan di rumah dia, ada garam, ada beras, bancuh ayak garam tu, tuang atas Salih alaihi Muhammad beras, atas nasi, makan nasi dengan ayak garam. Ada orang macam tu. Tuan-tuan, ada orang susah. Kita tak rasa susah pasal kita duduk dalam mewah. Itu pun kita komplain tak berhenti. Tak berhenti komplain. Ada seorang orang Libya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia main dekat tempat kita. Dia sebut satu perkataan. Dia kata,
hampa tak pernah rasa macam mana duduk dalam perang. Hampa tak pernah rasa macam mana duduk dalam keadaan tiba-tiba bom duk bunyi, duk jatuh hampir atas kepala. Dan tak tahu anytime bom tu boleh kena kita, boleh kena keluarga kita. Hampa tak pernah rasa macam mana duduk dalam perang tak ada makan. Dalam keadaan hampa duduk nikmat macam ni pun hampa komplain tak berhenti, dia cakap. Dia kata, saya pelik. Kamu duduk dalam nikmat ni, kamu tetap tak berhenti komplain. Saya takut, saya petik perkataan dia aja. Dia kata, saya takut satu hari nanti Allah angkat nikmat ni pasal hampa komplain. Jadi kita tak pernah rasa macam mana susah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah sampai di Syria tahun 2007, 2008, 2009, waktu belum perang lagi. Cantik Syria ni. Cantik. Dia pernah sampai. Walaupun waktu tu memanglah dia punya kerajaan dia tu sangat tegas, macam siapa berjanggut sikit, kopiah sikit, nampak macam kami tu masuk airport tu semua kena kopiah, kena buang apa sebagainya, kena tunjuk macam jangan tunjuk kata Islamik sikit apa semua, pelajar-pelajar kita macam tu. Tapi Ustaz Ismat, depa duduk macam ni, macam kita. Pi kerja, pi meniaga, pelajar-pelajar pi sekolah, walaupun ada tekanan. Pi tempat ni, tengok tempat ni cantik, orang meniaga, ada pasar dekat Masjid Umawi tu, Masjid Putih tu, orang meniaga macam-macam. Kita makan es krim, depa es krim tumbuk tu. Tak? Kita pergi beli dia punya halawiyat tu, dia punya apa, kuih-kuih manisan-manisan tu pun semua cantik, orang dia pun cantik, tempat cantik. Tak pernah sangka satu hari depa hancur sehancur-hancurnya, hancur sehancur-hancurnya. Sampai pernah satu ketika hari itu ni terpaksa makan rumput, budak makan rumput sebab tak ada makan. Nabi kata, subhanallah, kita dapat nikmat tu Allah bagi kita ni, tapi kita tak berhenti komplain. Ingat Allahumma salli ala Muhammad. La in syakartum la azidannakum, Allah subhanahu. Bila kita bersyukur, Allah tambah. Wa la in kafartum innahu azabi lasyadid. Siapa yang kufur, yakni dipanggil kufur nikmat, dapat nikmat dia tak syukur dengan nikmat yang dapat, bahkan dia salah guna nikmat tu, sungguhnya baginya azab yang sangat pedih. Allahumma salli ala. Jadi nak kena belajar bersyukur. Cara dia antaranya bila kita puasa, kita akan kenang orang-orang yang susah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berasa orang susah, tengok orang susah. Sampai ke tahap bukan takat kita apa, Ustaz, saya ni alhamdulillah Ustaz, semenjak jadi wali-wali ni puasa pun tak lapak lah. Semenjak naik maqam jadi wali ni, puasa pun tak lapak lah Ustaz. Dan kalau tak lapak puasa tu hilang satu nikmat, nama nikmat lapak. Lapak tu pun satu nikmat. Pasal apa? Nak bagi kita rasa macam mana susahnya orang-orang Allahumma salli ala yang diuji dengan kemiskinan. Subhanallah. Sampai ke tahap bukan takat puasa, sampai zakat fitrah yang kita buat keluar tu. Nak kenang orang-orang miskin, pi cari orang miskin bagi. Bawa ni, pi bagi. Tengok bawa ni anak-anak kita, tengok rumah-rumah orang susah macam mana. Tengok sengit dah rumah. Naik 3-4 orang dah boleh reban. Nah, tengok rumah kita, kata kat anak kita 4 tingkat. Flat. Kan? Ustaz Ismail. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Yang berikutnya, bila kita terlalu kenyang akan menyebabkan kita lemah bagi kita mengingat ilmu yang memberi manfaat. Apa ilmu? Susah nak ingat. Pasal apa? Pasal kenyang sangat. Pelajar-pelajar kami itu boleh tengok hari mereka puasa dengan hari mereka tak puasa. Hari mereka puasa, hafazan mereka jadi kuat. Lagi ingat. Bila hari tak puasa, dia tak sama macam hari puasa. Kalau balik rumah 3 hari je. Balik rumah 3 hari, cuti, mai balik tuan-tuan sekalian, habis lupa. Cerita betul ni. Sebab tu syekh ni, ustaz apa ni, syekh tempat kita duduk mengajar, hafaz, duduk jadi guru hafiz Quran.
Dia sangat susah hati nak bagi cuti kat belajar pajak ni. So kami biasa 40 hari memang duduk situ tak boleh balik. Lepas 40 hari, saya duduk kata dekat Syekh ni, kami duduk mesyuarat, dia kata boleh tak payah pergi balik ni. Saya kata, Syekh, kita kena raih juga jenis orang Melayu ni, dia ada kira-kira. Orang Melayu ni dia nak jumpa anak, lagi nak bawa anak pergi supermarket, lagi nak pergi makan sama-sama. Dia ada orang Melayu punya ni kebersamaan yang kita kena raih juga yang ni. Itu tak sama macam dia tu orang Arab. Kalau kami dekat sana Arab tak balik-balik dia kata. Sana tak apalah, sini tak boleh dia kata. Sini orang Melayu ni tak boleh, nanti dia komplain, nanti nak kena bagi balik juga. Tapi balik 3 hari je. 3 hari je. Mai balik lupa hafazan. Sungguh betul-betul ni. Dia tiap kali mai Allah tebuk tak jadi, suruh mengulang tak dapat. Pasal apa? Antara sebab dia lah tak jaga makan. Kan? Sebab tu kami dekat madrasah ni, dia bagus tuan-tuan, orang Melayu ni satu, dia suka bagi makan. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Sahabat tanya, ayu islami khairun, Islam, orang Islam macam mana yang paling baik? It'amut ta'am, Nabi sebut, suka bagi makan. Tapi tuan-tuan, dia bukan bagi, dia suka bagi lebihan makanan. Tahu lebihan makanan? Tuan biasa tak makan-makan. Tuan-tuan yang makan yang tak habis tu, tuan-tuan suka bagi kat siapa? Bagi kat kucing. Tengok. Kucing yang tuan-tuan bagi tu pun, yang kucing yang duduk dalam rumah kita, yang kita bela, duduk sikat bulu dia tiap-tiap hari, yang kita duduk tonyoh muka dia dengan wet tissue, yang berak pun dekat dalam berak dia punya tempat bekas berak tu apa semua tu. Tuan-tuan bagi tak makan yang kita makan lebih bagi kat dia? Tak, kita bagi makanan dia tu. Yang kita bagi makan lebih ni tahu kat siapa? Tu kat kucing liar tu dia bagi. Kucing liar. Tuan-tuan tahu tak? Madrasah, mahat tahfiz, sekolah agama, itulah orang duk buat. Suka hantar makan lebih. Tambah-tambah time kenduri, cuti-cuti sekolah. Nak mai, nak tengok sekali makan lebih, mai tuan-tuan, pukul 5, pukul 6 sekali dia mai. Satu periuk dia buat mai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni kami nak buat kenduri sikit. Kenduri apa pukul 6 petang ni? Nah, inilah lauk ni, masa kenduri apa semua ni kami nak bagi pelajar tahfiz makan. Kenduri ni lauk pukul berapa? Lauk masak awal pagi tadi ni. Patutnya makan tengah hari ni. Petang baru bagi. Tahu pasal apa bagi tu? Pasal lebih. Apa ni? Kalau tak lebih, tak bagilah kenduri. Tu bukan kenduri. Tu bagi makan lebih. Tempat lungguk lauk boleh bagi. Padahal nak pergi hantar kat Mahat Tahfiz tuan-tuan. Di Mahat Tahfiz ni biasa macam kami sendiri. Kami tengok kami beli lauk kat siapa. Kami beli ayam kat siapa. Kami nilai. Bukan senang sempli-sempli pergi beli tu. Ayam beli kat siapa. Lauk beli kat siapa. Siapa tukang sembelih. Kita nak tahu. Syarat tuan-tuan. Jangan main-main. Pasal benda nak masuk dekat budak-budak yang menghafal Quran. Sebab dia ganggu. Dia kacau. Bukan main makan ikut dan ni. Sebab tu balik 3 hari jenis makan tak jaga. Lepas 3 hari lupa hafazan. Sungguh. Memang dia jadi itu. Impact daripada makan tak jaga tu dan amalan hafazan dia lupa. Saya pernah tolak kali. Dia kata kami sombong. Dia kata tu. Bukan sombong. Nombor 1, bila dia hantar petang-petang, tahu apa jadi? Kita dah masak dekat dapur kita tu untuk makan malam. Kalau ada 20 orang, kita dah masak dah untuk 20 orang tu. Dia buat mai pula satu periuk lagi. Ni siapa nak makan? Jadi lebih. Maka membazir. Siapa nak buang? Akhirnya kita buang. Buang tu jadi bazir pula. Yang keduanya benda tu benda lama. Pernah mai hantar tu dan berbuih. Ini cerita betul ni. Saya tak terima. Saya buat sembok sosak kat depan tu. Pernah kena dah sekali. Dia mai hantar sekali tuan. Habis pelajar saya semua pergi hospital hari tu. Semua cerit-berit. Dia mai waktu mana tahu, waktu tu kita macam tak kisah sangat orang nak main hantar. Habis esok tu buka cerit-berit habis hantar. Apa ni sampai jabat kesihatan kata apa. Kalau lagi sekali kena cerit-berit macam ni, kami akan masuk ke ini, kami akan cek ni ada kantin ni. Cari apa mai, kalau ada kotak kami kena saman. End up kita yang susah. So kita buat satu keputusan, buat satu signboard, kami tak menerima sebarang makanan luar. Kalau nak buat kenduri juga kat kami, tolong telefon nombor sekian-sekian. Kemudian dan kami akan masak. Kerana buat kenduri bukan hantar makan. Bagi duit kami akan masak. Macam tu. Habaq saya siap. Jenis hamak main hantar tu kami tak terima. Satu hari tuan-tuan, siapa pun tak ada.
Dia buat mai terus dia pitak kat dapur satu periuk. Dia makcik-makcik warga mas itu tengok-tengok, weh ada periuk kat sini. Dia ingat kot. Dia ingat kot makanan dekat kantin lah. Dia pun tuan-tuan punya seronok hari tu makan sedap lah apa ayam masak merah apa tak. Dia pun tuan-tuan Jumaat pergi bagi-bagi kat warga mas, siap packing sebab tengok banyak sangat, siap buah dalam plastik, pergi bagi makan, bagi kat jiran pun semua dapat. Esok habis satu kampung sakit perut. Rupanya lauk dah basi hari dah. Tuan-tuan, macam tu dia buat pada pelajar-pelajar, orang-orang yang menghafaz Quran, orang menuntut ilmu. Jangan buat begitu. Nak buat kenuri elok-elok. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat kenuri sungguh-sungguh, hari tu nak buat kenuri sungguh kat orang-orang yang hafaz Quran ni. Budak-budak yang jaga Quran ni, penuntut-penuntut ilmu ni. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan buat lebih. Telefon dekat madrasah. Madrasah ada berapa pelajar tahfiz? Ada 30 orang. Baik. Kita nak buat kenuri ni untuk berapa orang? Nak buat untuk 1000 orang. Tambah 30 orang untuk pelajar tahfiz masuk dekat dalam kita punya list senarai Ustaz Muhammad ni. Telefon ustaz, depa ni boleh buat keluar, depa boleh keluar main makan sini tak? Tak boleh pasal depa sekolah. Tak apa, kami akan hantar ni untuk 30 orang ni waktu tengah hari tu ustaz jangan masak, kami hantar lauk ni sambil nak kenuri tempat kami nak barakah, kami bawa makan bagi budak-budak tu, doa sama untuk kami. Tu baru betul nak buat kenuri. Betul tak tuan-tuan? Saya macam tak setuju nampak. Buat bagi betul-betul, buat bagi adab elok. Ataupun nak mudah, ustaz berapa 30 orang. Ustaz kos untuk tu makan berapa untuk buat kenduri? 500. Ana ustaz 500 cuba makan kenduri. Tolong doa kami supaya majlis kami jadi baik. Ni menantu kami dapat apa semua keluarga perkahwinan ni jadi barakah sebagainya. Buat lagu tu. Buat lagu tu. Sebab tuan-tuan, makanan dia akan ada impak pada ilmu dia. Akan ada kesan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelima, bahwasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Maka jika engkau berkata sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Maka dijawab bahwasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang mengkehendaki akan dia dengan diansur-ansur. Dia kata apa yang berikutnya? Orang yang salih ala Sayyidina Muhammad sempurna iman tu dia akan berulang-ulang alik pergi masjid. Sedangkan orang yang selalu kenyang tu dia akan ulang alik pergi tandah, pergi jamban dia sebut. Betul. Betul lah. Orang yang sempurna iman makan sikit ajalah pergi masjid. Orang yang makan banyak adat dia pergi jamban lah. Nak buang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jika engkau berkata, dia sambung dekat itu. Maka jika engkau berkata sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan akan dia. Ada orang kata apa? Aku ni dah biasa dah jenis makan lagu ni. Kalau setakat sepinggan nasi tu aku tak boleh. Kalau tak kena sepinggan nasi tu menggeletak tangan. Ada orang biasa macam tu. Salih Azhar Muhammad. Kita ni orang, saya baca satu, waktu tu saya duduk sembang dengan seorang doktor. Dia kata, perasan tak orang Jepun tinggi-tinggi lah ni. Orang Jepun ni tinggi. Orang dulu kita tengok dulu waktu zaman Jepun dulu, zaman kalau siapa jadi berlakon cerita Jepun mesti ambil yang rendah-rendah, pendek-pendek. Pasal Jepun ni terkenal sebagai orang yang pendek-pendek gitu kan. Lah ni Jepun tinggi-tinggi. Orang Korea tinggi-tinggi. Pasal apa tinggi? Daripada ubah cara makan. Ada seorang pemimpin dia kempen untuk ubah cara makan, kurangkan makan nasi dan lebihkan makan gandum. Makan nasi dengan makan gandum. Tukar daripada makan ruji nasi kepada gandum. Subhanallah. Rupanya gandum tu dia tak tahulah. Ada satu artikel dia tulis, rice is not meant to be eaten, dia tulis. Nasi itu bukanlah bukan sesuai untuk dijadikan sebagai makanan. Tak tahulah macam tu lah lebih kurang. Allahumma salli ala. Tak tahu, tapi Nabi SAW makan gandum lah pasal Nabi makan roti. Dia makan roti. Lalu subhanallah, dia kata
Kenyang tu dah jadi adat kat aku dah. Jenis makan banyak, macam mana aku nak meninggalkannya? Lalu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dia jawab, maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan beransur-ansur. Yang pertamanya, dia kena pelan-pelan buat. Dia kena azam nak buat, kemudian dia gradually, jangan turi-turi buat. Buat pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai satu hari nanti tuan-tuan, kok sehari tak makan nasi, itu tak apa. Tak rasa apa sangat dah. Makanlah dengan benda-benda, makan roti ke, makan apa. Ada seorang tu saya jaga sikit makan saya. Ada seorang tu kata kat saya, kata, makanlah Ustaz, tumpang boleh makan. Ada seorang tu, makanlah, tumpang boleh makan. Dia orang ramai tu, tak ada dia kata apa. Lepas tu jaga tak makan. Dia kata, akhirnya tak boleh makan juga, begitulah. Solat Jumaat. Kita bukan nak kata nikmat anggota Allah bagi kat kita ni tuan-tuan. Dia kena syukur. Dan dia antara cara untuk mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita ialah dengan kita pelihara dia. Pelihara. Allah sebut dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah daripada apa yang kami jadikan di muka dunia ini halal lagi baik. Boleh tak Allah berhenti tentang halal saja? Boleh? Bahkan ada ayat yang lain sebut tayyib saja tanpa menyebutkan perkataan halal. Maksud kata apa? Maksud kata, kalau yang halal belum tentu baik. Tapi kalau yang baik sudah pasti halal. Macam mana kata kalau yang kata halal belum tentu baik? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Durian halal tak? Halal. Tapi ada orang yang dia ada kencing manis yang kronik sebagainya. Durian tak baik untuk dia. Maka jangan makan durian. Pasal durian tak baik untuk dia. Faham tak ni? Banyak benda yang halal tapi tak baik untuk dia. Pasal dia ada penyakit-penyakit yang tertentu. Maka jangan makan. Sebab tu bila kita nak makan, bukan setakat nilai pada halal. Tapi nilai juga makanan tu baik ke tak baik untuk aku. Tu Allah perintah dalam Quran. Maka buat pelan-pelan dia kata. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan iaitu bahwasanya mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau itu biasa kadar suap hingga salli ala sayyidina Muhammad mengurangi engkau akan salli ala sayyidina Muhammad dalam apa sepinggan dalam sebulan. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu daripada diri engkau, dan jadilah mensedikitkan ia adat engkau. Dia kata, cara dia, kita buat ansur-ansur. Kita kurang sesuap-sesuap makanan kita setiap hari. Sampai kita boleh mengurangkan jadi sepinggan dalam sebulan. Kita duk biasa makan satu plate tu, full plate tu. Kita belajar kurang buang satu senduk. Biasa berapa senduk masuk? Satu senduk, 4 senduk. Cuba kurang buang satu senduk, bagi tinggal 3 senduk. Cubalah amal 3 senduk makan dalam tempoh sehari. 3 dalam seminggu. Minggu depan buang pula lagi Salih Muhammad 1 senduk lagi. Tinggal 2 senduk. Demikianlah berikutnya. Akhirnya dia boleh makan. Tuan-tuan tahu tak, makan nasi, 1 pinggan nasi, tuan-tuan tahu tak nilai dia? Sama seperti macam tuan-tuan makan 10 sudu gula. 1 pinggan nasi tu macam tuan-tuan makan 10 sudu gula. Tu nilai dia. Belajar, tuan-tuan try tengok, dapat makan 1 senduk nasi pun dah cukup dah. Try lah, try. Macam tak semangat je cerita. Try lah. Allah SWT. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada dirinya engkau, dan jadilah mensedikitkan ia adat bagi dia. Bila kita buat begitu, akhirnya dia akan jadi kat kita adat yang baru dengan kita makan yang sedikit tu. Makan sedikit, dan ketahui olehmu bahwasanya mensedikitkan makanan itu ada ia 3 peringkat.
Saya nak habiskan sikit lagi. Ada 3 peringkat kita bahagikan makan sedikit tu. Yang pertama dia panggil peringkat as-siddiqin, iaitu sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyimpankan atas qadar yang memelihara badannya daripada binasa, dan iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau mensebabkan mati. Yang pertama sekali dia panggil as-siddiqin. Siapa as-siddiqin ni? Dia makan ni sekadar nak pelihara badan dia daripada rosak ya. Kalau kurang daripada kadar tu, dia boleh menyebabkan rosak pada akal fikiran tak ataupun menyebabkan mati. Maksud dia makan sikit sungguh. Sikit sungguh makan. Hei subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana lah. Tak ada kot, kita tak masuk kot level ni. Nah, betul saya duduk sembang dengan seorang doktor tu, doktor dia pakar nutrition dia sebut. Kita ni sebenarnya bukan kita nak pada makan, kita badan kita bukan perlu makanan tu, tapi kita ketagihan dia. Kita ketagihan. Dia panggil ada orang dia panggil sweet tooth. Sweet tooth ni sweet ni manis, tooth ni gigi. Dia suka makan manis. Dia ketagihan pada benda manis. Orang yang ada ketagihan pada manis ni cek tengok. Sebab orang yang ada diabetik ni, kecil manis ni dia memang ketagih pada benda manis. Cek tengok. Dia ada orang ketagih, ada jenis ketagihan. Dia bukan nak makan, tubuh kita tak perlu makan tu, dah cukup dah. Tapi dia ketagih. Macam mana nak potong, nak melawan ketagih tu. Puasa cantik dah. Somo tasihu. Puasalah siap kamu sihat, kata Nabi SAW. Puasalah siap kamu sihat. Kita puasa tak sihat-sihat. Tak pasal tak sihat. Patutnya bila kita puasa, makan yang 3 jadi 1. Betul tak ni? Breakfast 1, lunch 1, dinner 1. Makan yang 3 jadi 1 sebab breakfast kita sahur lah. Lunch tak ada. Dinner adalah kita buka puasa. Paling tidak daripada 3 tinggal 2. Betul tak ni? Tapi bila kita puasa jadi 6. Tahu apa sebab 6? Waktu sahur kita kira, ya makan banyak ni. Yalah kita makan untuk breakfast lah dengan dinner sekali. Sekali buka puasa pun sekali ni. Oh banyak buka puasa ni breakfast, lunch, dinner. 3 jadi 6. Lagi banyak makan. Maka bila disebut puasa sihat, dia puasa tak sihat-sihat, tambah sakit. Orang puasa kurus, dia puasa lagi gemuk. Itu pelik. Dan maka tahun ni cuba nak try tengoklah. Bukan takat nak jaga bukan cakap nak jaga mata, jaga mulut, cakap bukan jaga tangan, jaga kaki. Bila puasa nak jaga makan, tengok kali ni. Nasi bagi dapat sehari sekali je. Waktu buka puasa sehari sekali nasi, try tengok. Lepas tu nak cantik lagi, nasi makan waktu sahur. Waktu buka puasa tak mau nasi pula, nak try yang lain pula. Lepas tu manis-manis tak mau lah kali ni, tak mau manis lah. Tak usah apa ni teh tarik ke apa-apa, tak mau tengoklah. Tak sebulan ni nak try minum air kosong, air mineral, nak try tengok. Fight tengok lawan ni. Aku ni ketagih ya, pi pasar Ramadan tengok merah, biru, hijau, yang tu duk terangin warna tu. Tak mau kali ni try air kosong tengok, lawan tengok, nak fight tengok. Tuan-tuan tengok lepas sebulan badan in shape tuan-tuan. Badan in shape, smart dia badan tu, nampak lehat lah ni. Isteri kita kata apa? Amboi, menjak kahwin 30 tahun ni baru nampak balik biji halkum abang tu. Saya rindu biji halkum abang tu, tak nampak. Tu baru nampak balik tu kata, nampak dah kurus dah sikit tu, alhamdulillah. Ni boleh butang ni, syok ni. Boleh butang ni. Ui, tali pinggang subhanallah ni selak-selak, longgak-longgak tu insya-Allah. Smart, badan pun rasa selesa. Lagi orang jumpa kita apa? Amboi, nampak muda 10 tahun. Tuan-tuan, try tengok kali ni. Tapi bukan nak yang tu sebenarnya. Kita nak sihat. Sebab puasa memang sepatutnya bagi jadi sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa terpada ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Dan iaitu memenuhi 1/3 perut. Dan atas yang demikian itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jemaah daripada sahabat, kerana adalah makanan mereka itu
segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Kelompok kedua ni, dia makan setengah cupak ya. Setengah cupak ni tuan-tuan lebih kurang 700 gram untuk beras. Setengah cupak. Lebih kurang tu tak sampai sekilo, 1000 gram dia. Lebih kurang setengah 700 gram. Setiap hari, sehari. Dia tujuan dia memenuhi 1/3 perut je. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan golongan sahabat. Mereka makan segantang gandum 7 hari. 7 hari segantang gandum ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau segantang gandum macam 4 cupak. 4 cupak, 1 cupak 700 gram. 7, 14, 21, 28, Ustaz Syamad, lebih kurang 3,000 gram. Lebih kurang 3 kilo. Lebih kurang 3 kilo seminggu. Beras 3 kilo seminggu. Kita 5 kilo sehari. Ini seorang. Tu. Yang berikutnya, salih alaihi wasallam, yang ketiga, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari, dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan dan masuk dalam memperbanyakkan makanan. Yang ketiga ni dia sekadar secupak sehari je. Sehari secupak. Secupak banyak mana? 1400 gram. Sekilo lebih sikit sehari. Betul ya? Betul tak saya kira Tuan Mazih? Betul ya? 1000 gram 1 kilo betul? Bangguk bilang pun tak tahu siapa aku ke. Agak-agak lah tu. Betul. Jadi salih Muhammad sehari secupak. Kalau lebih daripada tu, maka kita dah termasuk daripada golongan orang biasa dah dalam. Dia panggil orang yang golongan yang banyak makan. Adapun menyedikitkan makan dengan ditelik kepada masa, maka iaitu 3 peringkat juga. Kalau kita nak kurang makanan, nak tengok pada masa, kita boleh bagi kepada 3 peringkat jenis orang juga. Berapa lama tempoh nak makan lagi satu. Kita dapat 1 mil, dah makan dah 1 mil, dah dapat dah 1 makanan. Time bila nak makan pula, ni ada 3 jenis orang. Yang tadi jenis makan banyak mana? Yang ni tempoh pula. Yang pertama dia kata, yang lebih tingginya bahwasanya lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari itu, tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan, maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Subhanallah. Peringkat paling tinggi sekali tuan-tuan, lapar sepanjang 3 hari atau lebih. Orang ni dia makan 3 hari ya. 3 hari. Dalam tempoh, bukan maksud tak makan langsung. Bukan langsung, 3 hari tu tak makan langsung. Tak, makan. Tapi makanan dia tak memenuhkan perut dia. Dia tak kenyang. Makan tu tak kenyang. Makan pada-pada je. Makan takat-takat lapik-lapik perut. Bila dia nak rasa kenyang sikit? Lepas 3 hari. Dok kot nah. Yang ni dok kot dia dengar je lah. Dia kira sambil lalu gitu. Pakai tak buat kot. Tapi semalam tak buat lah kot. Dok lah kot Ustaz. Tak apa, kita tengok peringkat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia 6 hari. Lepas 6 hari dia akan dapat 1 proper meal. Makanan yang proper lah, yang sempurna sikit. Selain pada tu, dia makan sikit-sikit, makan lapik-lapik sikit-sikit. Sebab tu kita duduk dengar para sahabat jenis makan kurma sebiji-sebiji ya. Makan kurma sebiji-sebiji ya. Pasal apa? Pasal tak ada apa makan. Lapar. Makan apa? Kurma, minum air, cukup. Tuan-tuan, Urwah bin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Zubair bin Awam, anak menakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, pi rumah Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, rumah Nabi kamu ni, keluarga Nabi dan keluarga Nabi ni, bulan bertemu bulan. Sudah berapa lama rumah Nabi tak berasap? Dapur rumah Nabi tak berasap. Habis apa ini makan oleh Nabi dan keluarga Nabi? Makan kurma dan minum air saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali, Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah masuk tengok Nabi semayang duduk. Nabi tengah semayang duduk. Lalu
Sayyidina Abu Hurairah tanya Rasulullah sakit ke? Dia kata tak. Apa itu pasal apa Rasulullah main duduk ni? Aku lapar. Nabi lapar sampai tak boleh berdiri sebab tak ada makanan. Sahabat Nabi SAW waktu perang Khandaq parit, Nabi SAW tengah duduk korek parit, mai jumpa Nabi SAW. Mereka punya lapar ambil batu, ambil kain serban, buah batu dalam kain serban, gulung, ikat kejap-kejap kat perut ni, bagi tahak, bagi perut tu, bagi batu tu tekan perut supaya tak rasa lapar. Dia punya lapar ni. Tuan pernah jumpa ada orang miskin yang duduk minta sedekah kat kampung kita ni, pergi kat pekan kan, ada orang yang duduk salih ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang duduk tepi jalan, tolonglah tuan, tolonglah saya lapar ni, angkat batu, angkat perut ada batu. Ada tuan pernah jumpa lagu tu? Tak ada ni, para sahabat ni lapar ni sampai tak batu kat perut ni. Pergi jumpa Nabi Rasulullah, kami lapar Rasulullah, kami lapar ni. Angkat baju ni, batu kat perut. Rasulullah tengok, Rasulullah teriak. Tapi Rasulullah angkat baju dia, kami tengok batu demi batu kat perut Nabi SAW. Lagi banyak batu nak abang Nabi, lagi lapar daripada para sahabat. Cerita. Kita tak pernah rasa lapar pasal tak ada makan. Kita rasa lapar pasal tak dan makan. Lain lah. Oh, lapar sungguh lah. Pasal apa? Tak ada sampai kedai lagi. Ni belum masuk waktu lunch lagi, belum makan lagi. Tapi ada nak makan? Ada, awak tak ada. Sayyid Muhammad. Kedai berlambak, duit pun ada. Allahumma Sayyid Muhammad. Dan ada pun yang pertengahannya bahwasanya makan ia pada tiap 2 hari. Peringkat kedua jenis makan 2 hari sekali. Ini lapar makan sikit-sikit. So tadi saya baru cerita 14 jam je, hampa tengok macam lain macam dah muka. Saya kata 14 jam Ustaz makan. Ustaz ni merepek apa cakap tu, 14 jam tak makan. Depa ni 48 jam tak makan. Saya duk baca tentang IF tu, di antara yang paling efektif, di antara efektif IF ni tuan-tuan, ialah tuan-tuan nak kuruskan badan, nak sihatkan badan dan sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makan sehari 1 mil aja. 23 jam lapar tak makan apa, minum air saja. 1 jam tu tuan makan apa tu tuan makan. Makan nasi, makan apa 1 jam tu. Lepas tu ni tak usah makan balik 23 jam. Ni yang paling efektif sekali. Tuan-tuan, saya ada jumpa seorang doktor daripada Kuala Terengganu. Dia buka satu, dia doktor tapi dia mengubah rawatan penyakit ni daripada makan ubat kepada mengubah cara makan. Tuan-tuan, dia ada ward dia ada apa semua, dan dia akan advice, dia ambil tuan-tuan punya Sayyid Muhammad, saya suruh ada kawan-kawan saya kat Dopi. Dia suruh kita pergi check, buat blood test, dia tengok kita punya penyakit-penyakit apa ada. Lepas tu sekali dia panggil kita, dia akan brief kita macam mana cara nak buat, macam mana cara makan, dia akan susun cara makan kat kita. Dan dia sembang dengan saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz tahu tak macam mana kami duk buat? Macam mana doktor buat? Kami tak makan apa selama 3 hari melainkan ayat kosong ya. 3 hari. Saya kata tak boleh kot doktor, tak boleh. Ustaz tak try? Try, ada sakit apa? Sakit kunci manis yang kritikal, yang kronik apa. Try 3 hari, tapi jangan buat tiba-tiba buat tu, kena minta advice dulu macam mana cara nak buat apa semua. 3 hari tak makan apa, minum air ah. Boleh Ustaz? Boleh. Lepas tu anak dia kat saya, anak dia duduk dah. Anak dia kata apa? Saya jadi kat saya sendiri, Ustaz apa dia? Jadi buasir. Dia duduk sembang saya ni. Dia kata ni bukti hidup dia, macam nak dia sebut itulah. Dia kata macam anak saya ni. Dia duduk universiti, tak mau dengar cakap ayah dia kata duduk jauh, makan ikut dan jadi buasir sampai keluar. Lepas tu telefon ayah, dia doktor. Dia kata, nak potong ke, nak jaga makan? Nak potong, nak pergi buat operation? Kita tak mau potong. 3 hari jangan makan apa, minum air. Dia kata, dia buat 3 hari. Lepas tu dia kata, rasa okey. Dia kata mula-mula tu perut je kurak bunyi. Lepas tu sampai satu ketika tu dia tak bunyi lah. Perut dia tak bunyi lah. Lepas tu dia akan elok. Lepas tu dia kata saya boleh lajak sampai hari keempat, dia kata. Lepas tu sampai hari ni Ustaz sembuh dah, tak ada apa, dia kata. 3 hari 4 hari. Boleh Ustaz? Saya kata boleh lah. Boleh kata.
buat. Maksudnya kita boleh survive, kita boleh hidup dengan minum air. Boleh. Tapi kita tak dah try lah. Tapi kalau kena penyakit, dia bagi pilihan antara operation dengan yang tu. Saya ingat yang tu kita buat hutan juga kan. Tapi dia cerita dan bukti dia tunjuk kat saya. Tuan-tuan saya semak, maksudnya boleh. Jadi pertengahan dia makan sehari 2 kali. Sehari 2 kali tu kita 2 hari sekali makan. Dan peringkat yang lebih rendah katanya, dan yang lebih rendah bahawasanya makan ia tiap-tiap hari sekali sahaja. Tu paling rendah, sehari makan sekali ya. Kita 3-3 tak masuk. 3-3 tak masuk senarai. Aduh, jangan keren tuan-tuan. Dia kata, adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ia baginya kelakuan lapar sama sekali, dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Tak masuk senarai. Cerita kita ya tuan-tuan, bahagian yang kedua ni langsung tak masuk senarai. Yang tadi 3 orang, yang pertama tadi pun kita tak masuk senarai. Cuma nak belajar, kok mudah-mudahan boleh kurang makan, sebab kita tahu dah kelebihan-kelebihan kita, kelebihan yang disebutkan ulama tentang orang yang sallallahu alaihi wasallam menjaga makan. Baik tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Tuan-tuan tanda dekat situ, tuan-tuan tolong lipat ni kitab ni, tanda tu tang tempat berhenti tu, masing-masing tolong tanda supaya nanti kita buka ni kita tahu berhenti tang mana, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah dan kita mendapat manfaat sebaiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.